Pada sedang mengikuti secara langsung sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 tahun 2022 dari Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandara Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 tahun 2022 bertemakan menjayakan wawasan negara. Kita telah menyaksikan suka duka dalam sejarah pembangunan negara bangsa Darussalam. Segala cabaran yang kita tempuhi ditangani dengan jayanya. Alhamdulillah, berkat pimpinan raja yang kita cintai, kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup beraja dan bernegara adalah pasak kepada pembangunan berdaya tahan di samping usaha kita bersatu padu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara tercinta ini. Dalam menanai hasrat murni ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035, kita berjaya menangani hambatan-hambatan terhadap pembangunan bangsa dan negara. COVID-19 adalah cabaran kepada pembangunan bangsa dan negara. Kita masih berdepan dengan cabaran endemik ini. Walau bagaimanapun, kita akan tetap bersatu, bersama melindungi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Acara sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 tahun 2022 dimulakan dengan berbarisan lalu terbahagi kepada 8 kumpulan dengan keramaian lebih kurang 3,800 orang peserta. Sambutan ulang tahun Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 tahun 2022 dimulakan dengan perbarisan lalu yang terbahagi kepada 8 kumpulan dengan keramaian lebih kurang 3,800 orang peserta. Inilah perbarisan lalu bermula di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara pada pagi ini. Terima kasih bagi audiens yang mengikuti secara langsung melalui Television Brunei dan juga RTV Go pada pagi ini. Dan kumpulan pertama, Kepala Perbarisan didahului pembawa bendera besar diketuai oleh Yang Mulia 1310 Lieutenant Awakku Wafaudin bin Penyiaran Ismail dengan keramaian 38 anggota daripada Institut Latihan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. ini adalah Kepala Perbarisan pembawa bendera besar yang diketuai oleh Yang Mulia 1310 Lieutenant Awakku Wafaudin bin Penyiaran Ismail dengan keramaian 38 orang anggota. Diketuai oleh Yang Mulia Awang Muhammad Abdul Wafi bin Haji Sofyan, Ketua Sekretariat di Pusat Pengurusan Operasi Sukarelawan Belia COVID-19. Dianggotai seramai 38 peserta belia, terdiri dari para belia gabungan pegawai perkhidmatan awam, anggota ahli berpakaian seragam, sektor swasta, Institut Pengajian Tinggi, orang berkeperluan khas, para sukarelawan dan jurulatih. Seterusnya, pembawa bendera Brunei Darussalam dan bendera logo diketuai oleh Yang Mulia 1351 Lieutenant Udara Muhammad Nur Ali Husaini alias Roy bin Haji Suhaili, terdiri dari 100 anggota Institut Latihan ABDB dan pasukan polis di Raja Brunei yang membawa bendera negara Brunei Darussalam dan bendera logo sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38. Kumpulan kedua, Keamanan Negara, dimulakan dari Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, didahului pasukan pencaragam Serunai dan Tambur Batalion kedua dan ketiga, Tentera Darat di Raja Brunei. Berbarisan lalu ABDB diketuai oleh Yang Mulia 436 Kolonel Pengiran Sarifuddin bin Pengiran Haji Yusof, Komandan Akademi Pertahanan dengan keramaian 163 anggota. Tentera Darat di Raja Brunei
diketuai oleh Yang Mulia 1057 Major Muhammad Raihan bin Baharudin dengan seramai 38 anggota berpakaian berbagai operasi tentera darat. Tentera Laut di Raja Brunei diketuai oleh Yang Mulia 973 Lieutenant Commander Amir Azim bin Haji Aflon dengan seramai 38 orang anggota berpakaian berbagai operasi tentera laut. Tentera Udara di Raja Brunei diketuai oleh Yang Mulia 904 Major Udara Muhammad Adi Faiz bin Haji Abu Bakar dengan seramai 38 orang anggota berpakaian berbagai operasi tentera udara. Perkembangan dan kemajuan yang telah dikecapi ABDB adalah komitmen prihatin serta kepimpinan yang bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Seterusnya, pasukan polis di Raja Brunei didahului oleh pasukan pancaragam polis di Raja Brunei. Pasukan polis di Raja Brunei diketuai oleh Yang Mulia Senior Superintendent Haji Muhammad Khairul Amilin bin Haji Idris, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Besar Jabatan Siasatan Jenayah dengan keramaian 202 orang anggota, terdiri dari kontingen pegawai pasukan polis di Raja Brunei, kontingen Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas, kontingen Gabungan Daerah Polis Belait, Daerah Polis Tutong dan Daerah Polis Temburong, kontingen Gabungan Polis Marine, pasukan simpanan polis B Company dan pasukan simpanan polis C Company. Pasukan ini berperanan sebagai nadi utama dalam menggerakkan bangsa dan negara ke arah kecemerlangan dan mesra masyarakat dalam sama-sama membentras dan membendung kegiatan jenayah. Seterusnya, pasukan beruniform kerajaan diketuai oleh Yang Mulia Awang Haji Muhammad Fadzillah bin Haji Ismail, Pengarah Jabatan Penjara, diiringi ketua-ketua jabatan yang lain dengan keramaian 185 orang peserta. Pasukan ini terdiri daripada Jabatan Kastam dan Ekses Diraja, Jabatan Penjara, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Program Khidmat Bakti Negara. Pasukan ini sentiasa operatif mendanai tanggungjawab dalam hal ehwal peraturan-peraturan, penguatkuasaan undang-undang negara, respon kecemasan dan keselamatan, di samping melahirkan belia yang cemerlang melalui program yang disediakan. Turut mengiringi perbarisan lalu ialah pasukan Serunai dan Tambur Jabatan Penjara dengan seramai 38 orang anggota. Seterusnya, pasukan beruniform lain diketuai bersama oleh Yang Mulia Lieutenant Colonel Bersara Ramli bin Abdul Hadis, Saha Agung Perwira dan Yang Mulia Superintendent Bersara Pangeran Datuk Paduka Haji Salim bin Pangeran Wahid yang di-Pertua Polsara dengan seramai 317 orang peserta, terdiri daripada Kadet Tentera Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Kadet Polis di Raja Brunei, Kadet Bomba dan Penyelamat, Persekutuan Pengangkap Negara Brunei Darussalam, Pasukan Pandu Putri Brunei Darussalam, Persatuan Veteran Angkatan Bersenjata di Raja Brunei Perwira,
Persatuan Anggota Polis Diraja Brunei Yang Bersara Polsara, Pengawasan Kejiranan dan Setia Protective Security Service SPSS Nirayan Berhad. Pasukan ini berperanan penting dalam mendidik masyarakat berakhlak mulia, berwawasan, berdisiplin dan sentiasa menyumbang bakti melalui program atau kerja-kerja kemasyarakatan baik di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Selain itu, memberikan peluang perkembangan kendiri, perhubungan yang efektif dalam penyampaian program yang berkesan dan seimbang, di samping meningkatkan potensi diri remaja dan belia untuk menjadi warga negara yang berguna, berdedikasi dan bertanggungjawab. Berkomitmen menyediakan program pendidikan tidak formal dan melaksanakan kegiatan sukarelawan bagi meningkatkan perkembangan minda dari segi sosial, jasmani serta rohani. Kumpulan ketiga, Masyarakat Bestari, didahului pasukan orang kelainan upaya, diketuai oleh Yang Mulia Awang Haji Sahari bin Haji Tinggal, Timbalan yang Dipertua, Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya dengan keramaian 40 orang peserta. Negara Brunei Darussalam sentiasa komiten terhadap golongan OKU dengan melibatkan mereka dalam arus kemajuan negara. Kejayaan dan impak tinggi yang telah dicapai oleh warga OKU termasuk dalam bidang sukan, bidang pendidikan dan bidang ekonomi menjadi kebanggaan negara. Seterusnya, pasukan warga emas diketuai oleh Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dengan seramai 83 orang peserta terdiri daripada Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Brunei dan Mora, Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong, Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Temurong dan Pertubuhan Warga Emas Brunei. Seterusnya, pasukan ke-7, Puak Jati Brunei diketuai oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan dengan seramai 133 orang peserta berpakaian tradisi puak masing-masing dan membawa peralatan muzik tradisi terdiri daripada puak Melayu Brunei, puak Belain, puak Bisaya, puak Dusun, puak Kedayan, puak Murut dan puak Tutung, lengkap dengan pakaian dan peralatan tradisi, nelayan, petani dan alat muzik yang melambangkan identiti dan perpaduan masyarakat. Memimpin perbarisan lalu seterusnya ialah Pencaragam Jabatan Bomba dan Penyelamat seramai 38 orang anggota. Kumpulan keempat, Sektor Awam dan Swasta, didahului pasukan Sektor Awam diketuai oleh Yang Mulia Datuk Paduka Awang Haji Sofyan bin Haji Sabtu, Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri dengan seramai 463 orang peserta, terdiri dari gabungan kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan dan beberapa badan kerajaan. Berperanan sebagai pemangkin pembangunan negara yang bersifat dinamik dan berfikiran jangka panjang, selain berupaya menyelaras dasar-dasar dan strategi kerajaan dalam menangani cabaran-cabaran global dengan memanfaatkan revolusi dan kaedah penambahbaikan terkini.
Pasukan ini berperanan memastikan perkembangan dapat dilaksanakan secara sistematik dan efektif berdasarkan kerangka kerja Wawasan Brunei 2035. Matlamat Wawasan Brunei 2035 dapat dicapai melalui pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation. Seterusnya, pasukan sektor swasta diketuai oleh Yang Mulia Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan, selaku pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dengan keramaian 481 orang peserta terdiri daripada badan-badan bukan kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, syarikat swasta dan bank-bank. Sektor swasta memainkan peranan penting dalam pelbagai aspek, terutamanya membangun dan mengembangmajukan ekonomi negara selaras dengan perkembangan teknologi maklumat dan infokomunikasi. Di samping menjana pekerjaan bagi rakyat dan penduduk negara serta meneroka sektor-sektor perniagaan lain yang akan membuka negara kepada sumber perekonomian dan peningkatan ekspor ke negara-negara luar. Sektor swasta ini juga seiring menyumbang kepada kesejahteraan rakyat dan penduduk yang memerlukan melalui tanggungjawab sosial korporat. Turut mengiringi perbarisan lalu ialah pasukan pancaragam beruniform Institusi Pengajian Tinggi dengan seramai 38 orang anggota. Seterusnya, kumpulan kelima, sektor pendidikan. Pasukan ini diketuai oleh Yang Mulia Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan dengan keramaian 369 orang peserta gabungan daripada institusi pengajian tinggi kerajaan dan swasta. Pasukan ini memainkan peranan penting dalam usaha-usaha meningkatkan pendidikan di negara ini, terutama dalam kalangan belia, kerana kemajuan negara terletak kepada para belia dan pelajar yang dibentuk. Sentiasa dididik agar menjadi masyarakat yang mempunyai kepribadian yang tinggi, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada agama dan bangsa, serta mempunyai integriti yang tinggi.
Turut mengiringi pembarisan lalu ialah kumpulan hadrah daripada mahasiswa dan mahasiswi Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Menjelang tahun 2035, Brunei akan terkenal sebagai sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan berjaya. Sektor pendidikan ini berusaha mengembangkan potensi masyarakat ke tahap tertinggi melalui pendidikan yang berkualiti dan sesama supaya mereka bersedia secara profesional demi memenuhi hasrat negara serta menghadapi cabaran dunia yang sentiasa berubah. Seterusnya, pasukan petani, peladang, penternak dan nelayan diketuai oleh Yang Berhormat Awang Haji Mohaimin bin Haji Johari alias Jahari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, juga selaku Dipertua Persatuan Peladang Pertanian Brunei. Selamai 100 orang peserta terdiri dari para petani, peladang, peternak dan nelayan, termasuk pengusaha-pengusaha yang berkecimpung dalam bidang akuakultur. Perbarisan lalu diteruskan oleh kumpulan ke-6 Pergerakan Awam. Didahului pasukan komunitif diketuai oleh Yang Berhormat Dayang Khairun Nisa binti Awang Haji Acharim, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan selaku Yang Dipertua Majlis Mulia Brunei dengan keramaian 214 orang peserta, gabungan daripada persatuan-persatuan dan pertubuhan-pertubuhan. Pasukan ini berperanan memupuk masyarakat agar mencintai agama, raja dan negara selaras dengan matlamat wawasan Brunei 2035. Pasukan ini juga berperanan dalam meningkatkan kemahiran pelbagai bidang, mengembangmajukan bidang keusahawanan dalam penjanaan ekonomi, di samping itu memupuk keharmonian dan kesejahteraan serta menyamai nilai-nilai kemurnian dan kerohanian dalam segenap lapisan masyarakat. Seterusnya, pasukan persatuan profesional dan umum diketuai oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arsan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dengan keramaian 171 orang peserta. Pasukan ini merupakan penjana kepada keperluan tenaga dan kemahiran profesional yang berperanan dalam pembangunan negara bagi mencapai matlamat wawasan Brunei 2035, iaitu rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Pasukan ini juga berperanan penting dalam pembangunan sosioekonomi dan budaya sebagai penerus kepada agenda pembangunan negara dan seterusnya menjayakan wawasan negara. Seterusnya, pasukan gabungan warga negara sahabat diketuai bersama oleh Yang Mulia Dayang Malu Ramos Wong dari Republik Filipina, Yang Mulia Awang Mukhyiddin Umar dari Republik Indonesia, Yang Mulia Awang Nur Azlan dari Malaysia, dan Yang Mulia Awang Payak Nilyam dari Thailand dengan keramaian 148 orang peserta.
Seterusnya, kumpulan ketujuh, kayuhan basikal dan inline skate. Pasukan kayuhan basikal diketuai oleh Yang Mulia Awang Haji Muhammad Amir bin Haji Laman dengan keramaian 38 orang peserta terdiri dari penggemar sukan berbasikal tanah air. Sementara pasukan inline skate diketuai oleh Yang Mulia Awang Haji Asyadi bin Haji Azmain dengan keramaian 38 orang peserta mewakili keempat-empat daerah. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kedua-dua pasukan ini telah menjadi sukan popular di negara ini di kalangan masyarakat dari pelbagai peringkat umur. Kedua-dua sukan ini juga merupakan sukan riadah yang berpotensi untuk dikembangmajukan, bukan hanya untuk tujuan kesihatan, malah berkembang lebih jauh lagi. Kedua-dua komuniti sukan ini telah pun menghabiskan perjalanan sejauh 38 km bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-38 tahun. Memimpin kumpulan seterusnya ialah gabungan pasukan Hadrah seramai 72 orang peserta. Kumpulan terakhir barisan hadapan The Frontliners COVID-19 diketuai bersama oleh Yang Mulia Kedal Udara Hismawati bin Haji Muhammad Said, pengerusi bersama National Coordination Center COVID-19, Yang Mulia Dr. Hajah Ani Haryani binti Haji Abdul Rahman, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan, dan Yang Mulia Dr. Justin Wong Yun Yao, Konsultan Grade 2 Kesihatan Awam dengan keramaian 300 orang peserta dari pelbagai agensi. Mereka merupakan perwira dan serikandi negara yang bersiap siaga tampil ke hadapan ketika berlakunya wabak pandemik COVID-19 di negara ini. Mereka sentiasa berdedikasi, tidak pernah kenal erti penat lelah, siang dan malam bersedia melaksanakan tugasan dan tanggungjawab. Walaupun berhadapan dengan risiko jangkitan, mereka sanggup berkorban masa, tenaga dan buah fikiran agar negara dapat mengawal dan seterusnya bebas daripada jangkitan wabak di bumi Darussalam ini. Lebih bahagia apabila raja kita berdoa, hatinya tulus dan telus, jiwa raganya untuk rakyatnya, penuh tawaduk dan khusyuk, memohonkan keampunan untuk semua. Maka lihatlah dan rasakanlah betapa doa itu didengar, betapa doa itu diterima. Terima kasih kepada semua ahli keluarga barisan hadapan kerana memahami dan merestui. Semoga setiap titik keringat dan masa yang dikorbankan akan menjadi amal jariah yang akan dipertimbangkan dan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala juga. Alhamdulillah atas kebijaksanaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah rakyat dan penduduk yang sentiasa patuh kepada standard protein prosedur SOP Kementerian Kesihatan dan nasihat Kerajaan Baginda. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, negara telah berjaya membendung penularan wabak pandemik COVID-19. Kepada mereka yang telah meninggalkan kita kerana wabak ini, semoga roh mereka sentiasa dirahmati Allah dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman.